ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله صلى الله ربنا على النور العالمين محمد والمصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وصل وسلم يا نبي على نبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وأعمالا متقبلة ربنا زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال atas tiap-tiap perkara kita mendahulukan Allah. Sekiranya Allah uji kita, kita terus bersabar. Sekiranya Allah Ta'ala memberi nikmat pada kita, kita teruskan bersyukur atas mendapat keberkatan dan keredaan Allah dalam kehidupan kita. Ingat tadi nak cakap Arab, tapi bila tengok live rasa cakap Melayu lah. Saya jadi siaran Arab Saudi pula kan. Jadi kita sudah belajar sirah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui teladan Nabi maka lahirlah 10 orang yang dijamin syurga. Kita sudah pemasuk orang yang ke-8. 7 sudah kita bicara. Terakhir baru ni Sayyidina Abdul Rahman Ibn al-Auf daripada Bani Zuhrah, yakni keturunan Quraisy, ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni masuk nama yang cukup dikenali, tetapi dia agak bidang lain sikit. Dia punya profil dia bukan bidang saya lah. Saya ahli perniagaan. Dia ni tentera. Iaitu yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam tulisan Arab ni sin ain dal alif ba ya waw qaf alif sa. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia seorang tentera.
Seorang yang pernah bergelar gubernur. Macam Sanusi Muti Besar. Gubernur. Tapi dia tentera. MB kita bukan tentera. Dia ijazah sarjana muda Sains Politik Universiti Sains Malaysia. Yang ni dia tentera. Dan pernah jadi gubernur di Bushra. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni, nama lengkap dia, nama penuh dia, nama betul-betul dia. Macam askar minta kat saya di Sibu Sarawak pada 28 hari bulan 9 saya dijemput untuk ceramah Maulidur Rasul. Maka kena ambil tempat nama. Abdul Hadi bin Yahya. Belajar di UKM, belajar di Mesir, belajar Pondok Fatih Kruh, Ustaz Awal Lanai, Yayasan Khairiah. Lebih kurang dalam 6 tempat pengajian kita. Nasib baik tak ajar hanam. Mengaji 6 tempat. Kemudian duduk di Sarawak, alamat di mana? Di Sibu Sarawak. Kemudian main naik apa? Kapal terbang. Mana boleh naik kereta pergi Sarawak. Kan? Kemudian duduk berapa lama, semua dia ambil lengkap. Sebab tu dalam bab sirah ni dia kena sebut lengkap. Sebab saat ni ramai. Pada zaman Nabi pun ramai. Kemudian lepas pada zaman Nabi pun ramai juga. Jadi kita tengok nama lengkap dia apa dia? Sa'ad bin Malik bin Uhaid bin Abdi Manaf Az-Zuhri. Dan biasa dia dipanggil Abu Ishaq. Biasa orang panggil dia Abu Ishaq. Nama lengkap dia Sa'ad bin Malik. Dan ada orang panggil dia Sa'ad Zuhrah. Pasal nak ikut keturunan dia dan juga suku kaum dia, iaitu keturunan sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pangkat beliau ialah bapa nakan pupu Nabi. Kerana dia merupakan sepupu kepada ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah binti Wahab. Ada orang baca Abdul Wahab kan? Tak betul. Siti Aminah binti Wahab. Tu. Sepupu dia yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan suku kaum Zuhrah dan berasal dari kota Mekah. Digelar dalam tentera, dalam kalangan tentera dipanggil Faris al-Islam. Faris al-Islam makna kuda dalam Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas, kesetiaan dia menjadi tentera bagi Khulafa Ar-Rashidin. Daripada Ar-Rashidin itu selama 7 tahun. Dan jumlah dia pernah duduk dalam pangkat yang besar ni dan melalui proses peperangan di bawah pemerintahan Ar-Rashidin ini 9 tahun. 636 sehingga 644. 636, 636 hingga 644. Pangkat Sa'ad bin Abi Waqqas ini ialah komander gubernur di Cetipon, nak sebut payah. Dia orang putih sikit boleh. 637 hingga 638. 637 hingga 638 dia berpangkat komander gubernur. Kemudian menjadi gubernur di Bushra pada 634 hingga 644. Jadi jumlah dia jadi tentera ni sebenarnya selama 9 tahun. Dan arahan daripada Khulafa Ar-Rashidin, makna dia duduk daripada zaman Nabi sampai Sayyidina Uthman Ibn Affan. Sebab itulah kalau orang tanya kita siapa yang pernah dakwah sampai ke China, iaitulah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mendapat kiriman daripada Khulafa Ar-Rashidin yang ketiga untuk dihantar dia untuk pergi berdakwah, dan dia diberikan Quran yang disalin, resam Uthmani, dibawa ke China di bawah seorang komander yang hebat, iaitulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu baru dia punya latar belakang diri dia sikit. Sebenarnya banyak lagi. Kalau nak sampai habis, subuh-subuh habis. Kan? Jadi kita ambil masa ringkas-ringkas bagi pendek. Orang dia lagu mana? Rupa parah dia ataupun dia punya fizikal dia. Beliau mempunyai tubuh yang agak rendah. Dia tak tinggi. Kita rendah, kita tengok, oh ya, lebih kurang kot. Kan?
Tetapi tegak yang tu dah. Kita ni rendah tapi boroi. Kan? Sa'ad bin Abu Waqqas ni, dia satu orang yang agak rendah. Tetapi tegak. Tubuh dia tegak. Kalau setakat nak bagi kuruh main 4 round tak jadi. Ni orang ni memang tentera. Kan? Kita mana pernah jumpa tentera yang perut dia borai kecuali pencen. Kan? Maksudnya dia berkhidmat, dia tak boleh. Dia tegak. Rambutnya hitam dan lebat. Sa'ad bin Abu Waqqas ni rambut dia hitam. Ada orang rambut hitam, tua dah, tapi tak lebat. Dia ni rambut dia hitam, tapi lebat. Mana kemah orang dia. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia satu orang yang serius. Satu orang yang serius. Tetapi cerdas. Ada orang nampak serius, tapi bodoh. Tengok muka macam serius, macam tentera. Tapi sekali sembang, bodoh. Kan? Dia satu orang yang serius. Dia kalau satu-satu benda tu, kalau dia nak buat, dia buat betul-betul. Tetapi memiliki otak yang cerdas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah satu orang sahabat Nabi SAW dalam 10 orang yang dijamin syurga. Mana ada lagi 2, Ustaz? Ada lagi 2. Iaitu Sa'id. Ini Sa'ad kan? Hak tu nama Sa'id yang ke-9. Sa'id bin Zaid dan seorang lagi Abu Ubaidillah Al-Jarrah. Ada lagi 2 baki. Lepas pada tu cari ustaz lain pula lah kan. Ustaz ni cerita habis lah. Modal pun habis lah. Kan? Jadi cerita dia, Sa'ad bin Abi Waqqas ni memiliki kelebihan yang luar biasa. Satu orang yang serius. Jumpa tak mana pun dia nak cakap banyak, tak ada. Kan? Tapi kalau kerja suruh dia buat, jalan. Berbandingan kita ni cakap banyak, kerja tak jalan. Satu profesor. Orang panggil profesor. Saya tak tahu latar belakang pendidikan dia sampai profesor ataupun tidak. Tetapi di taman perumahan di Darul Aman Perdana tempat saya tinggal tu, orang panggil dia profesor. Kan? Dia satu orang yang serius. Kan? Dia kalau masuk dalam surah Darul Aman Perdana, dia mai awal pertama. Dia bergelar profesor katanya. Dia kerja di HUSM, apa dia di Kubang Kerian hospital tu. Dia berkhidmat akhir di situ. Kemudian dia beli rumah di Sungai Petani. Dia satu orang yang masuk masjid, masuk surau serius. Tapi dia salam dengan orang. Dia salam, nak kata dia nak senyum ikut dan tu tak. Salam, salam, salam. Habis sembahyang, habis wirid, dia bukan wahabi. Dia wirid dia habis sembahyang, dia balik. Salam macam biasa. Oleh kerana saya duduk kuliah di tempat tu, tempat saya sendiri, saya kuliah. Jadi dia pun duduk tengok saya kuliah. Baru ni dia salam, dia senyum. Ada dia nak tanya apa? Tak tanya. Sorry. Aku kenal hang, aku senyum ikut sunnah Nabi, aku balik. Ni orang serius. Orang berjaya. Apakah dia kedekut? Tak. Bangunan serbaguna di surau Al-Ansar, Darul Aman Perdana 08000, Sungai Petani Kedah. Dia wakaf 60,000 duit peribadi dia. Kedekut lah. Tak, kita nak pun RM6 pun bising. Panggil ustaz, bayar 100, ustaz tengok, buang pergi ustaz tu. Dia bayar 60,000. Setelah mereka kutip dana, mereka kata tak cukup banyak mana. Tak apa, siapa 60,000. Orang ni orang serius, tapi dia bukan belagak. Dia bukan sombong. Dia serius dalam kehidupan dia. Nak sembang lagu kita ni, sembang, gunggang tak. Diam, tapi amalan dia berkualiti. Ini yang kita nak mengaji malam ni. Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kita nak jaya, kalau ni kita nak jadi orang macam dia, bagus. Tujuan kita mengaji sirah, orang ni dia kena serius. Tetapi otak dia cergah. Takkan tak cergah profesor kot bang. Hang sekolah sampai SPM berapa? Hang nak kata dia tak cerdik. Dia profesor bahagian perubatan. Kalau profesor Dr. Nordin Darus buka YouTube.
Profesor Datuk Dr. Nordin Darus, bekas pakar kesihatan di MSN, Majlis Syukan Negara. Buka tengok. Dia lawak-lawak juga sebab dia dalam YouTube dia lawak. Tapi dia di luar pada tu pun dia satu orang yang serius. Orang yang serius, orang yang disiplin, orang yang buat kerja betul-betul, orang ni berjaya. Kan? Sebab tu kalau kita nak tengok satu orang ni, dia serius tak serius. Kan? Kalau dia tak serius dengan kehidupan dia, dia sedang membina kegagalan dalam kehidupan. Ini tentera. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam kitab tersebut, dia kata, lahir dan besar di kota Mekah, ia dikenali sebagai pemuda yang serius dan cerdas. Sa'ad adalah orang keempat memeluk Islam ketika usia dia 17 tahun. 17 tahun dia masuk Islam. Kita 17 tahun tu anak kita duduk angkat tayar. Kan? Tak kira lah kulim kan Sungai Petani lebih kurang ya. Anak kita belakang. Kan? 17 tahun angkat tayar. SPM terpacak 3A. Orang tanya pasal apa angkat? Saya ekonomi dapat A tau. Saya guna hak belakang dulu. Bila tayar belakang house, saya guna hak depan pula. Hak ni Weili, hak ni Wekang. Kan? Jawapan tu nampak macam mengaji pandai. Tapi kerja bodoh. Kerja apa? Angkat tayar. Jawab dia. Dia adalah orang keempat mula masuk Islam, memeluk Islam. Apakah dia orang susah? No. Dia termasuk dalam golongan bangsawan yang dermawan. Dia bangsawan sejak daripada Islam dulu lagi, sebelum Islam pun dia sudah bangsawan. Lepas tu dia orang kaya, bangsawan. Tak macam dia kenal sepupu dengan mak Nabi. Dia bangsawan. Kemudian dia satu orang yang dermawan. Sebelum masuk Islam pun dia tak suka dengan penyembahan berhala, dia tak suka. Dia bukan Islam, tapi dia tak suka. Pertama yang dikenali masuk Islam dalam kitab surah sebut, yang pertama nama dia Zaid bin Harithah. Kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga, Uthman bin Affan. Keempat, hak malam ni, Sa'ad bin Abi Waqqas. Golongan ni semua golongan kaya. Golongan hak boleh pergi jauh-jauh macam ni. Milimeter. Kan? Orang yang pemikiran mereka terbuka, orang yang otak mereka cergas. Satu surau di USD, surau di USD satu. Ada orang kaya, dia wakaf helikopter, kipas helikopter seorang dia. Orang kaya. Tapi pemikiran akhirat dia luas. Orang tanya pasal apa? Mudah-mudahan Allah menyejukkan saya daripada dunia sampai ke syurga. Oh, jawapan canggih. Sejuk daripada dunia sampai ke syurga. Ada satu orang kaya di Masjid Saidina Abu Bakar, USD, berapa belas saya tak ingat lah. Saya pergi 2 kali tempat tu. Pergi ziarah kawan-kawan. Orang baling, nega, mutabak Langkawi. Orang baling tapi buh Langkawi. Kalau berbaling orang tak kenal. Kan? Mutabak Langkawi. Tapi ziarah kawan-kawan di sana, dia pun tunjuk kata masjid ni, dia punya pengurusi dia, satu orang Datuk, orang Terengganu. Kan? Orang Terengganu ni cakap huruf G duduk belakang. Makan ikan dalam talang. Dia pinjam hak Kedah sampai Allah tak pergi kat Kedah lagi. Sebab tu dia pakai kamcin. Menteri besar, bini orang Kedah, bini orang Terengganu, laki orang Jeneri Sek. Dia kahwin 2, sebab tu dia pakai kamcin. Kan? Pasal pinjam meminjam. Huruf G tu dipinjam oleh orang Terengganu. Kan? Tapi dia kaya. Dia memiliki beberapa aset yang besar, syarikat, jadi pengurusi. Bukan kata helikopter, nak beli masjid tu pun boleh. Tapi dia kata, patut padan bagi kawan lain buat infak semua. Kan? Dia pun infak helikopter tu. Apa panggil apa? Kipas helikopter tu. Kan? Saya nak beli macam mereka tak boleh. Saya beli hak 1,000 lebih. Kan? Hak 1,000 lebih nak boleh pakai beberapa hari. Kan? Kena panggil wiring tak bagus punya. Orang panggil hak tukang buat tak bagus, merosak. Kan? Jadi nak panggil hak geng hak boleh buat kemas tu, mesti yang ada tauliah, yang ada lesen untuk bubuh dalam satu-satu bangunan yang besar.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka kat malam ni kita sebut nama yang keempat. Berumur 17 tahun. Masuk Islam. Nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah mana diketahui oleh keluarganya kata dia masuk Islam ni, mak dia sendiri tak setuju dengan cara dia masuk Islam. Tetapi dia memperjelaskan bagaimana dan sebab apa saya masuk Islam. Bukan saya baru masuk Islam, baru ni saya kenal Islam. Dia kata, saya kenal Islam sebelum daripada Abu Bakar panggil aku masuk. Ajak aku, dialog, jumpa dengan Nabi Muhammad di Mekah. Sebelum tu aku sudah kenal. Dan aku tak suka sembah berhala ni. Bukan mana-mana paksaan, dia kata. Tidak ada siapa-siapa yang suruh. Tapi satu orang kaya yang mai jumpa aku, Abu Bakar As-Siddiq, mai jumpa, jom kita pergi jumpa Muhammad. Mak dia tak boleh terima. Kata anak dia yang taat pada dia, yang setia pada yang baik pada masuk Islam. Dia jadi lagu tu. Proses dia jadi lagu tu. Kata Ustaz Farid Rawi masuk Islam. Berapa kali dia kena pukul? Tanya dia sendiri ya. Masuk Islam kena pukul. Kita bukan masuk Islam kena pukul. Ambil sekerak orang kena pukul. Padan tak? Padan lah. Ambil sekerak. Kan? Kawan tu pula lah nak motong tak boleh. Bom harga getah naik lah. Hujan pula dah. Ramai yang tak main kuliah ni pasal tak boleh motong ni. Kan? Tak boleh motong. Kan? Yang kita duk pergi balas pula sekerak dia. Yang kawan ni masuk Islam kena pukul. Yang kita duduklah Islam dah. Kena pukul juga. Orang tanya pasal masuk Islam. Tak. Sebab curi sekerak. Jadi koman sepereh kita ni. Memang teruk betul. Kan? Cuma dia tak berlaku macam Saidina hak lain hak kita baca sirah belum ni. Dia tak kena pukul. Dia tak kena pukul. Sa'ad bin Waqqas. Tapi mak dia mogok. Mak dia tak makan. Kalau hang tak keluar pada Islam, aku tak akan makan. Mati pun tak apa, mak dia kata. Dia kata, mak, urusan agama tu saya punya hal. Urusan saya dengan anak, anak dengan mak tetap saya buat baik. Dia cuba jelas. Mak dia kata, tak mau, tak boleh. Dan suatu hari dengan takdir Allah Ta'ala, atas lisan yang baik. Sebab tu Islam dia tak nampak pada kualiti bercakap. Kerana ramai ada orang bercakap lah ni. Kan? Tetapi Islam melihat kepada lisanul hal. Afsahu min lisanil maqal. Dia walaupun dia masuk Islam, dia jaga kebajikan mak dia. Dia beri mak dia kasih sayang. Dia tidak memusuhi mak dia. Dan dia tidak memusuhi orang yang belum masuk Islam. Akhirnya terbuka hati mak dia. Dan mak dia menerima dia sebagai anak dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu orang sahabat Nabi yang selalu mengikuti perang dengan kaum Quraisy. Dia ni memang dah nama pun tentera, takkan tak perang. Dia selalu mengikuti perang. Di antara perang hak dia pernah join masa zaman masih Nabi masih ada. Yang pertama peperangan itu nama dia peperangan Badar. Kedua peperangan Uhud. Dan satu lagi zaman khalifah, zaman Nabi tak ada, dia berjuang waktu tu usia dia sudah 80 tahun. Iaitu peperangan yang bernama Qadisiyah, nama perang tu. Zaman Khulafa Ar-Rashidin. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini pemimpin perang saat melawan Persis. Sebab tu dia jadi dua gubernur, dua kali. Sa'ad bin Abi Waqqas ini seperti yang kita kata dia masuk Islam pada usia yang agak muda. Waktu SPM, 17 tahun. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang pemanah. Ni, panah ni. Saya kalau pergi surau Al-Falah Batu Kawan, tiap-tiap petang mereka mesti main panah tu. Kita tengok mudah, tengok. Tengok mereka buat tu. Saya tahu Ustaz try panah sikit. Saya tak pandai. Dah try sekali. Kalau tak pandai kami ajar. Dia payah rupanya. Tak kena sasaran tu.
Sebab tu orang yang panah ni, mata dia clear. Kemudian tepat mata dia. Sebab cara nak tarik tu tak kuat. Dululah, lah saya dah ada pumping, ingat saya boleh tarik dah tu. Dia kena ada stamina yang baik. Tarik tu. Yang kata panah. Panah, berkuda, berenang. Itu daripada kecil kena ajar anak-anak kita. Panah satu. Berkuda. Bagi naik kuda. Satu orang sahabat lagi, dia nama Sa'ad juga. Sa'ad bin Rabi' yang kita baca bulan lepas tu. Yang ada kaitan dengan Abdul Rahman bin Auf, yang Nabi mempersaudarakan dia. Kaya dengan kaya. Nabi SAW. Sa'ad bin Rabi' ni, dia punya kelebihan, tak macam Sa'ad bin Waqqas ni, dia punya kelebihan, dia berkuda daripada kecil. Pak dia training duk lautan lama-lama dah. Duk lautan, duk biasa dengan sungai, duk biasa dengan tu. Jadi saya baca dua-dua sejarah tu, takut bertukar. Nama sama, lain. Sa'ad bin Rabi' ni daripada kecil. Kuda ni, bila sampai dia tahu nak, cara nak naik, cara lompat dia tahu. Cara nak turun, cara lompat dia tahu. Macam kita tengok Nustan lama-lama. Amitabh Bachchan, Belacan, semua berlakon hari tu. Kita tengok tak, mereka naik kuda macam mana. Macam tu, cara naik, cara turun. Dia lepas kuda, dia boleh terjun. Kuda tengah duduk laju. Dia ada teknik dia. Itu Sa'ad bin Rabi' yang tu. Jangan silap faham. Yang ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ni satu orang pemanah. Bukan sakat pemanah. Bila dia nak panah, dia mesti doa. Dan doanya, kata ulama sirah, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bagi laluan untuk azan dulu insya-Allah. Kemudian kita teruskan gulungan untuk kita tutup kuliah kita malam ni insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati wa salatil qa'imah
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu muadzin. Bila kita dengar seruan azan, maka jawablah sebagaimana yang dilaunkan oleh tukang azan, kecuali pada perkataan bangkit sembahyang pada sembahyang subuh, as-salatu khairum minan naum, perkataan yang kita jawab lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang tanya di China ni Sa'ad bin Abu Waqqas dia tinggal di mana? Itu kata sejarah. Dia duduk di mana? China ni saya tak pernah sampai, Abang Syukri. No? China. Kalau ada rezeki kita cari duit, kita pergi China. Dia di China, Sa'ad bin Abu Waqqas duduk di satu tempat yang namanya Guangzhou. Guangzhou. Sa'ad bin Abi Waqqas dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang lanjut panjang. Bayang tengok. Daripada zaman Nabi sampai Uthman dia masih ada. Bila berlaku perbalahan zaman Osman dan juga zaman Muawiyah, ada dua golongan, yang satu berpihak pada Muawiyah, satu golongan berpihak pada Uthman ibn Affan. Maka waktu tu dia buat satu ijtihad, keputusan aku ikut Uthman. Kedua-duanya betul. Tapi dia orang lama, orang reti bahasa, orang tahu cara. Maka walaupun dia pihak satu, dia tak fanatik. Dia tak taksub. Ada jadi kelang kabut ni geng mana? Geng muda. Dia cepat naik darah. Jadi dia pengalaman dia luas. Kata pengarang kitab, dia kata usia dilanjutkan Allah berkat daripada doa-doa dia dan kebaikan yang dia buat pada Nabi SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia dicukupi dengan kekayaan yang lumayan. Duit ringgit ni tersadar abang. Sampai tak larat nak terima. Ada ustaz dia, bila orang jumpa dia, salam dia, orang bagi duit kat dia, dia pun alhamdulillah, syukur. Pergi kuliah Masjid Timah pula, mentampau Datuk Man pula bagi 100. Tu kaya orang tu. Dia 100 dia tak heran tu. Tapi dia mau suka dengan ustaz tu. Kalau dia tak suka, dia mai pun tak. 100 dia boleh bagi. Tapi hang mau mengajak, mau pattern Tok Haji Saleh Musa. Dia selalu sebut, Tok Haji Saleh Musa mau ada pattern. Ngajak tauhid. Payah nak ngajak apa Tok Haji Saleh Musa ni? Saleh ramai. Supaya Tok Haji Saleh Musa mengajak ni payah. Pasal dia mengaji dulu pun payah. Ada orang dia boleh buat kelak duit lagu tu yang. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, duit ringgit ni dia tak risau langsung. Pasal apa? Pasal dia boleh bagi lagu tu ya. Berapa orang nak dia boleh bagi. Dia tak mau bagi duit ada kat dia sedia banyak. Nak ada sikit-sikit lah. Bagi dia ke orang. Dia rasa satu kepuasan. Ada orang passion tu. Dia boleh bagi ke orang, dia rasa puas. Yang kita ni tak puas hati pasal apa tak boleh kat kita. Kan? Dia bila dia bagi, dia rasa puas. Itu nama dia Sa'ad bin Abu Waqqas. Namun saat kematian, conclusion dia tahun tu. Kaya ni tak sadar abang lah. Kan? Kita pergi baling, di antara baling, di antara Kelokti dengan baling, ada nama tempat tu Tawa. Abang Syukri dia tahulah dia orang Minjui. Atas tu Tawa. Tengok satu bangunan besar punya panjang, ingat Istana Kedah. Bukan. Syekh Qadir, Syekh Fazil punya keluarga. Nama dia Villa Shakila. Villa Shakila. Saya tak tahu Shakila tu mak dia kata apa kan. Tapi memang besar betul. Itu tunjuk kata kaya. Pasal ayah dia hari tu pun nega daripada muda. Syekh Fazil ni yang saya kenal lah. Orang kampung saya ada beritahu. Dia memang orang nega. Itu masjid belah kanan tu. Masjid Syekh Fazil. Taman Syekh Fazil. Tapi dia tak boleh di Menteri Besar Kedah pasal dia tak terlibat dengan kita lah kan. Dia tak serupa dulu. Dulu dia menteri lah. Kan. Namun saat kematian Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia hanya meminta selai jubah usang. Jubah hak lama dah. Orang tak mau jubah tu. Jubah tu dapat di mana? Jubah tu dia dapat waktu perang, benda hak rampas semua tu, maka dipanggil ghanimah perang, milik satu orang musyrik. Bila dapat
Jubah tu dapat kat dia. Dihebah kepada Sa'ad bin Waqqas. Dia ambil, dia orang kaya. Dia ambil jubah tu. Tapi perkataan ini yang paling mahal, yang paling hebat daripada seorang pejuang yang dijamin syurga, yang Nabi bila tunjuk, Nabi kata, sahabat ramai, Nabi kata, hampa tengok lagi akan keluar satu orang yang akan masuk syurga. Nabi kata. Tiba-tiba turun daripada gunung tu Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu sahabat tanya, Abdullah bin Amru ibn al-As tanya, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, apa amalan yang hang buat? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, semua benda aku buat orang lain pun buat, dia kata. Aku buat baik, orang lain pun buat baik macam aku. Tapi satu benda yang Allah jamin aku masuk syurga, aku tidak pernah menyimpan dendam dengan siapa pun. Siapa pun yang jahat dengan aku tidak pernah menyimpan dendam. Rupa ni rahsia ahli syurga. Dia takkan ada rasa dendam dengan siapa-siapa. Walaupun sejahat mana pun orang buat aku. Terutama orang yang seugama dengan aku. Iaitu bangsa Arab dan juga beragama Islam. Aku tak ada. Benda-benda ni aku tak ada. Perkataan akhir yang dia kata. Dia orang kaya. Tapi dia kata benda ni. Dia kata, kafanilah aku dengan jubah ini. Jubah hak usang ni. Aku dapat dari seorang musyrik, dia kata. Dalam perang Badar, aku dapat. Aku ingin menemui Allah dengan jubah ni, dia kata. Jadi kita ada rasa bangga dengan kereta kita hebat tu, kita nak pakai macam dia ke? Belum tentu. Hak kita ada rasa hidup kita ni senang ni, kita nak jadi macam dia ke? Belum tentu. Tapi jubah ni, dia nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Patut kaya belilah jubah mahal. Kan? Pakai hak biasa aja. Nak temu dengan Allah bukan jubah itu. Tetapi penyaksian di atas perjuangan dia. Sebab tu orang mati syahid tak dimandikan. Sebab apa? Perjuangan dia, darah dia. Man qutila duna damihi, man qutila duna ahlihi, man qutila duna dinihi, man qutila duna ahlihi, fahuwa syahidun. Maka dia nak, sebab dia menang dalam peperangan Badar, dia tak nak anugerah syahid. Mudah-mudahan jubah ini menjadi saksi bahawa aku berjuang pada jalan Allah. Tang tu dulu insya-Allah. Lepas pada ni sambung dua orang lagi. Ni pun dah rasa lama dah, kematu pungkuk bila nak habis. Kan kita berhentikan tang tu dulu insya-Allah. Pasal kuliah maghrib saja. Kalau bukan kuliah sirah saya baca tak lama, tapi sirah sebab saya minat dan saya suka. Saya mengaji sampai UKM sirah dan saya mengaji di Mesir pun saya suka dengar sirah. Dan saya mendapat johan pengkisahan sirah negeri Perak. Hari ini Perak tidak membenarkan orang luar untuk kuliah dalam negeri dia. Tetapi saya adalah sebahagiannya. Saya buah pun di Perak. Saya dapat johan Tan Sri Tajur Rosli bagi naib johan pidato pun di Perak. Johan pengkisah. Tak ada kena-mengena dengan Perak. Tetapi bini saya orang Perak. Dan tanah saya ada di Perak. Lalu saya kata sepatutnya saya boleh kuliah di sini. Sebab apa? Saya sebahagian daripada Perak. Maka dibenarkan saya kuliah di Perak. Walaupun 02 IC. Jadi cerita daripada sirah Nabi memang menjadi sesuatu benda yang kita sampai dapat johan. Makna kita minat benda tu. Dan sirah sahabat Nabi baru kita duk ulang kaji. Walaupun kita pernah mengaji di universiti benda tu. Tapi kalau tak ada masjid keladi yang panggil, mungkin saya tak kuliah sirah. Saya banyak kuliah tauhid. Jadi berhenti ni insya-Allah fa'alu fa'alat qala ma qala lu qalili qala. Tengok orang pun tak apa dah nak kuliah apa lagi. Jadi berhenti tentu insya-Allah kita baca suratul Fatihah khas kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan Allah Taala menerima perjuangan kita seperti perjuangannya dan kita bacakan Fatihah ni khas untuk mak ayah kita. Mudah-mudahan mak ayah kita mendapat kebahagiaan di alam barzah, dipanjangkan umur ketika masih hidup dalam ketaatan yang penuh ikhlas kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri usawada untha wa dhakar. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Ya Allah, sesungguhnya kami simpan taruh kepadamu apa jua yang telah kau ajarkan kami pada malam ini. Kembalikanlah ia kepada kami sewaktu kami berhajat kepadanya. Lalu diserahkan pahala yang besar ini buat kedua ibu dan ayah kami, agar mereka diringankan segala siksaan, diberikan kerehatan yang serehat-rehatnya di atas usaha anak-anak di atas muka bumi ini. Ya Allah, mudah-mudahan Kau sihatkan kedua ibu ayah kami di dalam rahmat-Mu sentiasa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon ampun dan maaf. Terima kasih semua. Tahniah dan terima kasih kepada Sirah channel. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.